Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama saya Magdalena Depol dalam Berita Pagi Sabah edisi Isnin 11 September. Usaha memerangi rasuah dan pengukuhan integriti memerlukan komitmen semua pihak termasuk penjawat awam. Ini kerana tanpa amalan integriti dalam perkhidmatan awam akan menyebabkan berlaku ketirisan besar dalam perbelanjaan kerajaan dan akibatnya perancangan pembangunan negara akan gagal. Demikian ditegaskan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Noor dalam ucapannya sempena penutupan program Pegawai Integriti Bertauliah Kerajaan Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Teks ucapan dibacakan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Panglima Surveyor Safar Untung. Menurut Datuk Haji, integriti dan accountability yang tinggi dalam kalangan penjawat awam sangat penting untuk memastikan hala tuju, visi dan misi kerajaan dapat dicapai dan dilaksana dengan jayanya. Tambahnya, penjawat awam perlu sedar nilai integriti tidak terhad kepada satu perkara sahaja, sebaliknya melibatkan semua tindakan sama ada melalui penampilan, sikap dan sebarang keputusan yang diambil. Utamakan disiplin latihan, tingkatkan aspek keselamatan diri dan keselamatan pasukan. Itu ingatan yang diberikan oleh Panglima Brigad Kelima Infanteri Malaysia Brigadier Jeneral Muhammad Sobirin Muhammad Yusof kepada anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM dan anggota Tentera Darat Diraja Brunei TDDR yang terlibat dalam pembukaan eksersis Mertak Bersatu Siri 13 2023 dan eksersis Malbru Setia Siri 15 2023. Tegasnya, aspek disiplin semasa latihan dan semasa melaksanakan tugas dapat meningkatkan tahap kesiagaan pegawai dan anggota dari segi taktik, teknik dan prosedur dalam berhadapan dengan segala ancaman. Bila berucap merasmikan pembukaan eksersis Mertak Bersatu Siri 13 2023 dan eksersis Malbu Setia Siri 15 2023 di Kota Belud. Latihan bersama ini bertujuan menguji pemerintah dan staf di peringkat Batalion Infanteri dan pasukan gabungan dalam operasi gabungan. Ia juga meningkatkan keupayaan kedua-dua negara bagi melaksanakan operasi peperangan konvensional selain mengeratkan semangat setia kawan serta perhubungan erat antara Malaysia dan Brunei. Pesta durian dan kopi akan dijadikan sebagai acara tahunan di Keningau bagi menarik lebih ramai pelancong ke daerah itu. Ini berikutan sambutan pengunjung sangat menggalakkan dalam pesta berkenaan. Kita anjurkan ini setiap tahun bukan saja kerana musim buah-buahan, tetapi juga dia melibatkan spin-off yang lain termasuk pelancong-pelancong datang, pelawat-pelawat datang. Dia akan tinggal di sini. Datuk Jeffrey menyatakan perkara itu kepada media selepas merasmikan Pesta Durian dan Kopi di Padang Bandaran Keningau. Dalam pada itu katanya Padang Bandaran Keningau yang merupakan lokasi penganjuran pelbagai program akan dinaik taraf dengan kemudahan berbumbung bagi memudahkan para pengunjung dan para perniaga. Pengunjung yang ditemui menyambut baik penganjuran pesta berkenaan dan berharap agar pusat perniagaan buah-buahan tempatan diwujudkan di Keningau. Kita lihat pesta buah durian amat banyak dan pengunjung-pengunjung pun sangat happy lah saya lihat yang berada di tapak pesta pada tahun ini. Terima kasihlah kepada penganjur yang menganjurkan pesta durian dan pesta kopi pada tahun ini. Harapan saya agar diwujudkan pengumpulan di Keningau ini supaya para pelancong senang untuk mendapatkan buah-buahan. Golongan belia disaran mengisi masa lapang dengan aktiviti berfaedah seperti bersukan dan bertani. Ini kerana kedua-dua aktiviti itu mampu memberi faedah kepada komuniti belia ke arah kehidupan yang lebih berjaya. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedik berkata demikian kepada media selepas merasmikan kejohanan dat terbuka Kiau di Kota Belud. Datuk Iwan yang juga adun kedamaian berkata kejohanan ini merupakan anjuran tahunan belia Kampung Kiau yang mendapat peruntukan sepenuhnya daripada adun kedamaian berjumlah RM30,000 setiap tahun. Semua kejohanan sukan seperti ini, kejohanan darts, kejohanan bola sepak, kejohanan tarik tali, kedamaian merupakan permintaan daripada penggiat-penggiat sukan terutama di kalangan belia-belia dan itu sebabnya saya menggunakan peruntukan adun kedamaian untuk membiayai sepenuhnya kejohanan-kejohanan seperti ini.
Kejohanan Dat Kiau terbuka mendapat penyertaan dari seluruh Sabah. Ini merupakan satu usaha yang baik bagi membangkitkan semangat kesukanan iaitu DAT di kalangan para peserta di Datus di Sabah dan dapat menjalin hubungan silaturahim yang baik. Selepas PKP saya bermain dan akhirnya itu adalah menjadi permainan pertama saya dan saya telah mendapat tempat kedua. Dari sana saya telah semangat untuk berlatih dalam menceburi sukan DAT ini. Memang baik. Banyakkan kejohanan macam sekarang ini. Mungkin kadang-kadang setiap minggu ada pertandingan. Setiap daerah macam mana kami pun pergi ke Tawau, ke Labuan, memang kami akan hadir. Masyarakat bukan kaum Tionghoa digalak memasuki Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC bagi melahirkan model insan yang mampu menguasai pelbagai bahasa di negeri ini. Ia sekaligus berupaya menjadi platform menerapkan kesepaduan dan kesejahteraan serta keharmonian masyarakat berbilang kaum, agama dan budaya selaras konsep Malaysia Madani. Adun Karamungting, George Hugh Vun Zin berkata pendekatan tersebut berpotensi melahirkan rakyat Sabah yang mempunyai kebolehpasaran tinggi yang dapat membantu meningkatkan produktiviti kerjaya sekaligus menyumbang kepada kebolehupayaan mempromosi pelbagai sektor ekonomi di Sabah. Kalau kita belajar lebih banyak bahasa, kita senang. Anak-anak muda kita senang dapat cari kerja. Sokong penuh kepada sekolah Tionghoa kasih masuk pelbagai suku kaum, semua suku kaum di dalam Malaysia. Sebab ini perlu kita nampak harmoni dan sejahtera. Beliau ditemui pemberita dalam majlis sambutan ulang tahun ke-90 SJKC Taitung di Sandakan. Sementara itu, Guru Besar SJKC Taitung merakamkan penghargaan dan komitmen semua pihak dalam merealisasikan sambutan ulang tahun ini yang dihadiri lebih 1,000 orang. Bagi saya yang paling penting adalah kerjasama, komitmen yang sangat tinggi daripada para ataupun kalangan guru saya yang telah pun membuat persiapan dari awal tahun. Okay? Sehingga tadi yang seperti mana yang kita nampak sangat-sangat membanggakan. Hari terbuka Pejabat Pendidikan Daerah Kota Kinabalu disambut baik pelanggan dengan kehadiran lebih 4,000 pengunjung sepanjang 2 hari diadakan di Kota Kinabalu. Hari terbuka ini berkonsepkan khidmat pelanggan, booth pameran serta pelbagai aktiviti pertandingan dan persembahan sekolah. Dengan tema bersama semarakkan transformasi pendidikan, penganjuran hari terbuka ini diharap dapat meningkatkan penyampaian maklumat terkini, dasar dan perkhidmatan baharu pendidikan kepada pelanggan, pemegang taruh dan rakan strategik. Kita sebenarnya mensasarkan lebih kurang dalam 2,000 lah, tapi kemarin saja kita dihadiri lebih kurang 2,500 lah penyertaan daripada semua sekolah yang melibatkan beberapa pertandingan untuk kita kongsi kejayaan-kejayaan tersebut kepada masyarakat di sekitar daerah Kota Kinabalu. Menyambut baik penganjuran hari terbuka ini, Focal Person Kebangsaan KPM Muhammad Arif Tun Sakaran berharap menerusi kesepaduan warga pendidikan dapat melahirkan pelajar cemerlang. Sesungguhnya program begini adalah seharusnya diteruskan supaya lagi kita dapat mengeratkan antara PPD dengan masyarakat, kerana kebanyakan program-program yang kita bersama PPD adalah di pejabat pendidikan, tapi ini di luar pada jabatan. Kita dapat bersama-sama dan meraihkan. Dianggarkan lebih 15,000 penonton hadir ke konsert Gagar Merdeka Sabah FM 2023 yang berlangsung di Padang Bandaran Tawau. Antara artis tanah air yang membuat persembahan penuh bertenaga termasuk ahli ekspedisi, Stacy Azlan The Typewriter, Sisi Iman dan Iwan Kristal. Konsert Gegar Merdeka Sabah FM yang bersiaran langsung di Sabah FM ini turut menampilkan artis tempatan Siti Zulaiha dan Rizwan Lee. Gimik perasmian disempurnakan pembantu menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Dan Alhamdulillah saya bersyukur dan berterima kasih kerana Tawau telah terpilih untuk menjadi venue kepada konsert pada tahun ini. Dan seperti mana kita melihat bahawa
perpaduan dan juga sokongan yang diberikan oleh warga Tawau memang yang terbaiklah. Sementara itu, pengarah penyiaran Salma Hashim berkata, dalam menyemarak dan memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun ini, RTM Sabah menyediakan 50 program dan rancangan di radio dan televisyen. Kita ada konsert Kihoi Malaysiaku dengan barisan artis daripada pelbagai etnik yang terkenal di Sabah, dan kita juga ada membawakan satu program yang akan bersiaran di TV2, Basking Negaraku, program hiburan Hari Malaysia. Dan dengan sambutan yang kita nampak pada hari ini memang mengujakan dan memang hangat dan hebat, dan bagi saya memang betul menggagarkan. Kenapa kami memilih Tawau? Sebab kita tahu Tawau merupakan salah satu daerah kalau kita hancurkan apa-apa program, kecil maupun besar, sokongan dari warga Tawau sangat-sangatlah terbaik. Diharapnya dapat menghiburkan warga Tawau. Pada masa sama juga kita dapat meningkatkan lagi semangat patriotik sempena dengan sambutan Hari Malaysia ini. Baik, sekian perkembangan semasa dalam Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak. Saya Magdalena Depol, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Salam hormat.